Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya alimu 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhizna ma ta'lamu minna. Ya alimu khalliqna bi mulkil 'ilma wa haqqqiqna bi haqa'iqil 'ilm. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'alaina futuhal 'arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah dan selawat serta salam kehadrat Nabi Muhammad khatamil anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'a Allah. Dan kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama abidin, ibu bapa, guru-guru muslimin muslimat seluruhnya. Al-Fatihah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di malam yang berbahagia ini, iaitu untuk menyambung pengajian kita di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu tentang kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada segi sifat dan akhlak baginda peribadi, tingkah laku baginda, sunnah-sunnah baginda dan kesukaan dan apa yang Rasulullah cinta. Seperti mana yang disabda dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, sekiranya kamu cintakan Allah, maka ikutlah Nabi. Cinta dan ikutlah Nabi. Maka dengan sebab kita mengikuti dan mencintai Rasulullah, kita ni muhibbin, orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Dengan sebab kita cinta kepada baginda, mengikut sunnah-sunnah baginda, mempertahankan baginda, mengetahui dan menjadikan Rasulullah ini sebagai qudwah hasanah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita semua. Dan dengan sebab Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Disebut di dalam satu riwayat bagaimana Sayyidina Adam apabila baginda turun daripada syurga ke bumi, Nabi Adam sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara doa Nabi Adam pun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Sekiranya Kau tak ampunkan kami, ya Allah, dan rahmatilah kami, termasukkan orang yang rugi. Maka ketika Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lama Nabi Adam bertaubat lama kepada Allah. Ada lebih kata lebih kurang 300 tahun. Nabi ni nak beritahu Nabi ni maksum. Nabi ni tak ada dosa. Tetapi disebabkan Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab untuk Nabi Adam turun ke bumi. Maka dengan diperdayakan oleh Azazil atau iblis ketika itu, maka Nabi Adam dan Hawa makan buah yang dilarang. Maka diturun dan Nabi Adam ni bertaubat selama lebih kurang 300 tahun. Lama Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah beri ilham kepada Nabi Adam. Ketika dia di syurga, baginda sentiasa lihat kalimah Allah dan kalimah Nabi Muhammad ni tidak pernah dipisahkan. Maka dia kata, ya Allah, dengan sebab nama ini, ya Allah, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, maka Kau ampunkanlah dosa kesalahan-kesalahanku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Kau kenal nama ni sedangkan aku belum menciptanya, belum zahirkan dia lagi di atas muka bumi. Maka kata Adam, aku melihat di syurga, di tempat mana pun di syurga ni, Allah Subhanahu wa taala letak nama Muhammad dan kalimah Allah ni tidak pernah berpisah.
Dan aku tahu nama ini istimewa di sisi Kau ya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab nama ni ya Allah, Kau tolonglah ampunkan kesalahan-kesalahanku. Benar wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtu Adam. Tanpa Nabi Muhammad Allah tak cipta Adam. Tanpa Nabi Muhammad SAW ni Allah tak ciptakan akhlak. Laula Muhammad ma khalaqtu akhlak. Alam semesta ni Allah tak cipta. Kalau alam semesta ni Allah tak cipta, kita ni semua tak ada. Maka Allah tanya kepada Nabi Muhammad, kata, ya Allah, aku diciptakan sebab apa? Aku diciptakan sebab Kau diciptakan wahai Muhammad sebab aku, kata Allah. Nabi Muhammad diciptakan sebab Allah nak jadi dia sebagai apa? Habibullah. Subhanallah. Maka Allah tanya kepada Nabi Muhammad pula, habis aku untuk siapa wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad SAW terdiam. Ada dalam kitab. Maka ketika itu Allah kata, wahai Muhammad SAW, aku untuk orang yang berselawat kepada kau ya Rasulullah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Siapa yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad ni, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kerana orang yang mencintai Nabi ni, dia suka berselawat kepada Nabi. Dan orang yang tak suka berselawat kepada Nabi, selawat dalam sembahyang cukuplah, selawat Ibrahimiyah cukuplah. Buat apa nak ulang selawat Fatih? Kenapa nak selawat Ibrahim, selawat Tafrijiyah? Kenapa nak selawat Syifa? Ni semua bid'ah ni. Siapa kata bid'ah? Allah Subhanahu wa taala kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai sesungguhnya Allah dan para malaikat ni sentiasa berselawat kepada Nabi. Saya nak tanya kepada tuan-tuan atau puan yang ada, bagaimana selawat Allah kepada Nabi? Ada disebut? Takkan sama dengan selawat makhluk atau malaikat kepada Rasulullah SAW. Dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala selawat kepada Nabi dah cukup membuktikan Nabi ni manusia paling mulia. Tak payah kita selawat dah. Kalau kita tak selawat kepada Nabi, ada tak Nabi rugi? Ada tak Nabi rugi? Kalau kita tak mengamalkan sunnah Nabi, kalau kita tak mencintai Rasulullah, kalau kita tak mempertahankan Nabi, ada tak Rasulullah tidak dimuliakan oleh Allah? Bila Rasulullah dimuliakan oleh Allah, sampai bila-bila dimuliakan. Macam mana orang nak hinakan Nabi, orang tu menjadi hina, Nabi tetap mulia. Sebab itu, siapa yang tak nak tolong Nabi? Allah kata di dalam surah apa? Surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuru faqad nasarahullah iz akhrajahul ladzina kafaru saniyasnain iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu 'alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya wallahu 'azizun hakim. Sekiranya kamu tak nak tolong dia, iaitu Rasulullah, sekiranya tak ada siapa pun makhluk nak tolong Nabi, illa tansuruh faqad nasarallah, Allah tetap bantu Nabi. Faham tak? Tak ada orang pun nak berselawat kepada Nabi, Allah tetap berselawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tak ada orang pun nak beriman kepada Nabi, Allah tetap mengagungkan dan muliakan Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tak ada orang pun nak beri apa-apa kepada Nabi, Allah tetap beri rahmat kepada Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi siapa yang cinta Nabi, siapa yang tolong Nabi, siapa yang bantu Nabi, siapa yang mempertahankan Nabi, siapa yang menegakkan sunnah Nabi, siapa membantu umat Nabi, siapa membantu kalimah Allah ni, in tansurullah yansurkum. Siapa yang bantu Allah, Allah akan bantu dia. Termasuk bantu Allah ni, bantu Rasulullah, kekasih Allah, bantu agama ini, bantu umat ini, bantu Al-Quran, kalamullah, bantu sunnah-sunnah Nabi, sampaikan risalah Nabi, sampaikan sunnah-sunnah Nabi, sampaikan selawat-selawat Nabi. Siapa yang menyebarkan selawat kepada Nabi ini, kepada umat ini, Allahu Akbar, ganjarannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh beri. Subhanallah. Jadi umat ini adalah umat yang paling special, umat yang paling istimewa. Disebut di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan di atas muka bumi, dikeluarkan di atas muka bumi.
iaitu dengan 3 syarat: beriman kepada Allah, seru benda yang ma'ruf, cegah pada munkar. Sekiranya kita seru benda yang ma'ruf, cegah pada munkar, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tak dikira sebagai umat Nabi. Dia cinta kepada Rasulullah tapi tak beriman kepada Allah, tak boleh juga. Dia cinta kepada Allah tapi tak beriman dengan Rasulullah. Macam ahli-ahli kitab, apabila datangnya risalah nubuwah Nabi Muhammad, semuanya ahli kitab, termasuk yang ikut syariat Nabi Adam ke, Nabi Nuh ke, Nabi Ibrahim ke, Nabi Isa ke, dia ikut siapa? Nabi Muhammad SAW. Hatta Nabi Isa AS turun di atas muka bumi ni untuk memerangi Dajjal, dia mengikut syariat siapa? Nabi Muhammad. Duduk ikut syariat Nabi Muhammad. Baca Quran ikut Quran yang diajar oleh Nabi Muhammad. Dan mengikut semua syariat Nabi Muhammad dan meninggalkan semua syariat dia. Sebab itu apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia membaca lembaran-lembaran dalam kitab Taurat, maka Nabi Muhammad kata, apa yang kamu baca wahai Umar? Aku tertarik dengan lembaran dalam kitab Taurat ni. Maka kata Nabi Muhammad, sekiranya Nabi Musa ada di kalangan kita ni, dia akan ikut syariat ni. Maksudnya tak ada masalah kita beriman dengan Nabi Musa, tapi jangan beriman kepada Nabi Musa, tinggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang ni hampir kepada gerbang Ramadan. Jadi kita selalu dengar imam-imam baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apa yang ada dalam bulan Rajab? Ulama mengatakan bulan Rajab ni ialah bulan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjemput Rasulullah ke hadratnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dan menunaikan salat 50 waktu sehari semalam. Kemudian dalam bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menunaikan satu ayat yang paling agung, sebab itu bulan Sya'ban ni dipanggil bulan Rasul. Kenapa tu Haji? Sebab apa nama bulan Sya'ban ni bulan Rasulullah? Kenapa? Siapa dapat beri jawapan? Sebab apa? Dalam hidup ni. Sebab apa? Sebab bulan ini diturunkan ayat surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Rasulullah lahir bulan Rabiul Awal, tetapi ayat yang mencuruh selawat dan salam kepada Nabi ini dalam ayat 56 surah Al-Ahzab diturunkan dalam bulan Sya'ban. Dan dalam bulan Sya'ban ni Allah Subhanahu wa taala berikan kegembiraan kepada Rasulullah untuk dialihkan kiblat daripada Masjidil Aqsa di Palestin kepada Masjidil Haram di Mekah, tempat kelahiran Rasulullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Aku selalu melihat kau ya Rasulullah, mendongakkan muka kamu ke langit, memohon kepada Allah supaya kiblat ini dialih. Maka harahlah kiblat di mana kau sukai wahai Rasulullah. Kiblat yang Rasulullah suka mana? Masjidil Haram, iaitu di Kaabah. Maka falan walliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini kesukaan Nabi. Allah beri apa saja kepada Nabi, hatta kiblat tardaha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Aku kelak beri apa saja pada kau ya Rasulullah sehingga kau redha. Keredaan Nabi Muhammad fallah, izan fallah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Rasulullah tidak akan redha. Dalam kitab tafsir Tabari, Qurtubi ke Tabari, dia kata tidak akan redha Nabi Muhammad SAW sekiranya ada satu daripada kalangan umatnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak redha. Sayang dan kasihnya Nabi kepada umat ini, semua Nabi mohon kepada Allah, masukkanlah mereka semua dalam syurga Allah bersama Nabi. Sayang tak Nabi kepada kita ni? Macam mana kita punya kasih sayang kita kepada Rasulullah? Ada tak kita pernah menangis demi Rasulullah? Mata kita menitik air mata kerana Rasulullah. Bila kita baca zikir, kita baca selawat, kita baca Quran, ada tak?
Rasulullah baca Quran menangis kan? Ketika Rasulullah kata, wahai Ibn Mas'ud, bacalah Quran. Abdullah bin Mas'ud ni suara dia sedap kan? Kita punya talaki Quran ni, atau kita punya sanad Quran ni sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Bila Abdullah bin Mas'ud kata, ya Rasulullah, Quran ni diturunkan kepada kau, apa yang layak baca? Ini tawaduknya sahabat Nabi. Kata Rasulullah, aku lebih suka dengar Quran tu dibaca daripada orang lain juga. Maka Abdullah bin Mas'ud ni baca daripada awal surah apa? Surah apa? Surah An-Nisa sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai ayat tu kan, menitik mata Rasulullah mencurah-curah. Kata Rasulullah, di hari akhirat nanti semua nabi akan dipanggil, dan kemudian umat mereka atau kaum mereka akan dipanggil satu-satu, dan nabi itu menjadi saksi kepada umat-umat dia, sama ada kafir atau Islam, sama ada beriman atau tidak beriman, semua panggil. Nabi Adam, dia punya kaum dia, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan aku pun akan menjadi saksi kepada seluruh umat ini dan seluruh nabi. Dan bagaimana keadaan orang kafir, aku tidak dapat selamat. Aku nak beri syafaat tetapi tidak diizinkan. Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Rasulullah menjadi saksi pada kita. Ada kata Rasulullah dah wafat dah, ada apa peranan? Ada kenapa masuk Islam kena mengucap kalimah syahadah? Rasulullah dah wafat. Asyhadu an la ilaha illallah cukuplah. Kenapa perlu aku asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum. Hayatku, hidupku baik bagi kamu semua. Dan bila Rasulullah wafat, baik juga bagi kamu semua. Semua amal ibadah kita dipamerkan di hadapan Rasulullah. Sekiranya kita melakukan kebaikan, datang ke surau, datang ke jemaah, solat, puasa, bayar zakat, tolong ibu bapa, tolong jiran-jiran, semua dipamer di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah, hamidtu billah, aku bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita melakukan kejahatan atau maksiat atau kesalahan, sebab kita ni bukan maksum, semua ada salah, maka Rasulullah kata, astaghfiru lakum billah. Rasulullah tak hina umat dia. Rasulullah tak kutuk. Kita kadang-kadang tengok orang buat maksiat sikit, dia ni teruk sangat ni, masuk neraka ni, senang ni masuk neraka. Kita kutuk-kutuk orang, kita hina orang ni, berjumpa jenayah ni, tak ada. Kita tak tahu akhir hayat ni. Rasulullah tengok umat dia melakukan kesalahan, dosa, sama ada dosa kecil atau besar, astaghfiru lakum billah. Aku memohon kepada Allah supaya umat aku diampunkan oleh Allah Subhanallah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Guru kepada Imam Syafi'i, nama dia Imam Utbi rahimahullah ta'ala, apabila duduk di Raudhah Nabi Muhammad SAW, maka ketika itu dia nampak seorang Arab Badawi sedang menziarahi Rasulullah. Dia pandang Arab Badawi. Arab Badawi itu nama dia pun tak terkenal. Maka dia sampai di makam Rasulullah Nabi SAW. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi SAW. Nabi SAW ni kita kena arah kiblat ke arah makam? Berdoa arah kiblat ke atau arah makam? Kalau berdoa kat sini lah, arah kiblat kan. Tapi bila kita di makam Rasulullah, arah kiblat ke arah makam? Sebab Nabi lebih mulia daripada kiblat. Tak ada Rasulullah, tak ada dunia, tak ada Kaabah. Sebab itu dalam Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan membelakangi, atas arah makam pun kena arah wajah kita dan badan kita. Jangan membelakangi. Bila membelakangi, tidak beradab kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang menzarahiku di makam Rasulullah, maka wajib baginya syafaat. Subhanallah. Jadi ketika itu Imam Utbi ni nampak Badawi itu ucap Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dia baca apa? Ayat Quran surah An-Nisa.
walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kemudian dibaca 2 rakaat syair, dan sekarang syair itu ditulis di apa? Di tiang di makam Rasulullah. Ya khairan man dufinat bil qa'i azamhu fatama min tibihi al-qa' wal ukum nafsil fida li qabri anta sakinuhu fihi al-'afaf judi wa fihi al-karam. Kemudian dia berlalu pergi. Sikit dia baca doa. Maka ketika itu Imam Utbi dia mengantuk sangat, dan ketika itu datangnya Rasulullah dalam mimpinya. Mar'ani fil manam fasayarani fil yaqasa. Siapa yang bermimpi jumpa Rasulullah, sebenarnya dia bermimpi berjumpa dengan Nabi secara jaga. Dia kata, wahai Utbi, pergilah segera menghadap lelaki itu, beritahulah kepadanya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dah ampunkan semua dosa dia. Subhanallah. Kita ni kadang-kadang berkira nak ziarah Rasulullah. Allah, umrah ni susah lah nak pergi. Kan siapa ni nak buat apa? Sedangkan umrah tu wajib bagi setiap orang beriman, bukan sunat. Wajib sekali seumur hidup. Datang Bilal bin Rabah apabila Rasulullah wafat, dia pergi bermusafir dan bermustautin di bumi Syam. Dia tak boleh tahan duduk di Madinah. Maka ketika itu dah beberapa tahun dia duduk, maka Rasulullah bermimpi jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Bilal, adakah kau nak menjauhkan diri pada aku? Maka Bilal tersentak dalam mimpi dia tu. Dia siapkan semua perlengkapan dia beberapa bulan untuk pergi ziarah Rasulullah SAW. Dan bila sampai di situ pun duduk Madinah, kata Abu Bakar kata, wahai Bilal, tolong azab. Kau kan muazzin kan? Ya, aku bukan muazzin kau, aku muazzin Rasulullah. Khalifah pun tak layan. Kemudian datang Sayyidina Umar. Wahai Bilal, tolonglah muazzin, tolonglah azab. Aku rindu dengan suara kau Bilal, kau pernah azan pada zaman Rasulullah. Aku bukan muazzin sahabat kan? Aku muazzin Rasulullah. Datang Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidul Syabab fil Jannah. Dia kata, wahai pakcik, boleh tak azan? Maka dia kata, aku dah tolak 2 orang sahabat yang paling mulia, paling besar. Tapi dengan cucu Rasulullah ni aku tak boleh tolak. Bagaimana aku nak jawab alasan aku di hadapan Rasulullah? Maka dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua penduduk Madinah keluar. Adakah Rasulullah sudah bangkit semula? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Penduduk perempuan, kaum ibu datang, keluar dengan dia punya telepon semua. Semua jadi benda yang sangat luar biasa, meriah dan sebab mereka kenal suara Bilal. Tapi bila asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu pesan, rindu Bilal pada Rasulullah ni, disebut nama Rasulullah tak boleh. Ada orang kata, kita tak perlulah sambut maulid Nabi. Sahabat tu tak sambut. Sahabat tiap-tiap hari merindui Rasulullah. Kalau kita ni tak diceritakan tentang Syama'il Muhammadiyah, tentang Sirah An-Nabawiyah, tentang Isra' wal Mi'raj, tentang Ma'al Hijrah, tentang apa? Tentang Maulid Rasul, umat kita susah nak faham tentang Nabi dia. Sebab itu benda ni kena bertahap. Adibu auladakum salasa khisal, hubbi wa hubbi ahli baiti wa tilawatul Quran. Cintakan aku, kata Rasulullah, ajar didik generasi dan anak-anak kamu, didik 3 perkara. Hubbi wa hubbi ahli baiti wa tilawatul Quran. Cintakan aku, cintakan keluarga aku, dan ajarlah anak-anak kamu Al-Quran. Jadi kita buka hadis yang ke-21 iaitu di dalam bab majaa fi khatamin nubuwah, tanda kenabian Rasulullah. Jaa Salman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah bima'idatin 'alaiha rutabun wa wada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadza ya Salman? Faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika. Qala irfa'ha fa inna la na'kul as-sadaqah farfa'ha. Faja'a min al-ghadi bimislihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadza ya Salman? Faqala hadiyatun lak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu, thumma nazara ila al-khatam alladhi ala zahri Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam fa'amana bi wa kana lil yahud fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kaza wa kaza dirhaman wa ala ay yalbisa nakhlan faya'mal Salman fihi hatta yat'am فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة وقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad. Ni hadis ni sungguh panjang tetapi penuh cerita, kisah yang sungguh hebat, iaitu kisah seorang pemuda yang berasal daripada keluarga bangsawan, hartawan, yang mempunyai harta yang sungguh banyak, tetapi menyembah keluarga dia menyembah api Majusi. Duduk di Parsi, iaitu Salman Al-Faris. Ayah dia pembesar di situ dan dia adalah tokoh di situ, tetapi dia sangat sayang kepada Salman. Jadi Salman ni dididik penuh kasih sayang, dia tidak disuruh bekerja dan sebagainya. Satu hari bila dia dah ada remaja, maka Salman ditugaskan tengok dekat lahan atau tempat bendang atau kebun-kebun di situ. Jadi bila dia sampai di situ, dia nampak satu biara orang-orang Nasara, maka dia tanya, ini agama daripada mana? Dia kata agama ini berasal daripada bumi Syam. Jadi Parsi, iaitu mereka dia menyembah Allah ikut ajaran Nabi Isa atau Nabi Musa kan. Jadi dia kata, kalau ada kabilah-kabilah pada Syam, aku nak ikut. Dia tertarik, dia belajar kat situ. Jadi ayah dia marah dan ayah dia pegang dia, tak boleh keluar dari rumah, jaga ikat api. Tetapi akhirnya dia dengar satu kabilah daripada Syam datang, maka akhirnya dia ikut kabilah itu. Dia lepaskan diri, menyusup keluar dari rumah dia, lari terus pergi dekat Syam. Bila sampai kat Syam, dia belajar dekat pendeta di situ agama-agama Alkitab, agama-agama Samawi, daripada pendeta Yahudi dan Nasara. Maka sampai tuan guru dia meninggal, mursyid dia meninggal, mursyid dia kata carilah dekat tempat lain. Dia mengembara satu tempat ke satu tempat, Nasibin, Amuriah dan sebagainya. Sampai satu tempat tu dia punya tok guru meninggal, maka dia kata pergi tempat lain. Sampai satu tempat tu pergi, akhir sekali tuan guru ni cakap, selepas aku ni tiada lagi orang macam aku. Dan Nabi akhir zaman dia dah hampir zahir, maka engkau hendaklah cari tempat dia berasal daripada Mekah, dia akan berhijrah ke satu tempat yang penuh bukit dan ada pohon-pohon kurma. Maka hendaklah kau pergi kat situ, iaitu di Yasrib. Maka akhirnya dia tunggu Nabi tu. Maka ada satu kabilah datang. Kabilah tu datang, masa-masa tu Salman Al-Farisi ni dia banyak harta. Dia bela kambing, dia bela unta ke apa semua. Dia kata, wahai kabilah, wahai ketua kabilah, aku nak ikut kau. Semua harta aku ni, kambing ke apa semua ni, aku serah kepada kau. Yang penting kau bawa aku dekat bumi Yasrib. Semua digadaikan untuk cari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kabilah ni sungguh khianat. Dalam perjalanan tu dia jual pula Salman. Dah bagi semua kambing, lembu ke apa semua, dijual pula tengah-tengah perjalanan dan akhirnya dibawa ke Syam. Tahu tak Syam? Syam dengan Madinah ni jarak dia lebih kurang 2000 km. Maka dia kata tak ada harapan nak berjumpa Rasulullah. Maka dijual pada seorang Yahudi di sana. Maka Yahudi ni dia ada saudara dia daripada Yaman, daripada Yasrib. Daripada Yasrib itu ziarah dia, menziarah dia. Kemudian dia tengok Salman Al-Farisi ni dia bekerja bersungguh-sungguh. Dia kata, wahai sahabatku, wahai saudaraku, kau boleh tak jual kau punya pekerja ni ke apa? Kita tengok dia rajin sangat. Maka akhirnya Yahudi seorang tu hadiah kat dia, dengan dia punya nilai lah. Maka akhirnya dia pergi bawa Salman Al-Farisi bekerja di mana? Yasrib, atau sekarang ni nama Madinah. Bekerjalah dia bersungguh-sungguh dan akhirnya dia dengar Rasulullah nak datang ke Madinah.
Apabila kecoh, orang Yahudi kata Nabi yang dikatakan Nabi akhir zaman, penduduk di Madinah ni nak sambut dia. Maka ketika itu dia tengah kait buah kurma tu, hampir dia terjatuh. Maka dia punya bos dia atau majikan dia sangat marah. Kau bekerja lah, jangan sibuk nak dengar berita-berita jadi kan. Jadi akhirnya Rasulullah ni dia dah sampai ke bumi Madinah, duduk dekat Masjid Nabawi ni. Rasulullah tengah mengajar ni. Maka ketika itu Salman datang. Ini cerita dia bermula kan. Tengok kan. Ketika itu Rasulullah tiba di Madinah kan. Rasulullah tukar nama Yasrib ni. Nama Yasrib ni kurang elok. Maka Rasulullah tukarkan nama sebagai Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya kan. Jadi Salman Al-Farisi datang membawa hidangan. Dia bekerja tu, dia ada dah sikit makanan dia kan. Dan dia kata hidangan itu diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tanya, "Mahaza ya Salman?" Apa ini wahai Salman? Masa tu Salman tak beriman lagi. Dia kata, "Sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabi." Tok guru dia beritahu ada 3 ciri tanda. Pertama, Nabi akhir zaman ini dia tidak makan sedekah. Yang kedua, Nabi akhir zaman ciri kedua ambil hadiah. Yang ketiga, Nabi akhir zaman di antara 2 berikatnya ada tanda khatamun nubuwah. Maka Rasulullah kata, "Mahaza ya Salman, ini adalah sedekah untukmu dan sahabatmu, sahabat-sahabatmu." Kita tahu sahabat-sahabatmu ada yang susah kan? Maka makanlah, ini sedekah ya. Maka Rasulullah kata, "Irfa'ha, ambil ni, fa inna la na'kulu sadaqah farfaha." Aku tak makan sedekah. Ambil ni, angkat dia pergi situ. Maka Rasulullah beri kepada sahabat-sahabat yang lain. Satu butir pun Rasulullah tak ambil. Ini tanda Nabi akhir zaman. Okey, satu contoh dah dia. Jadi kemudian faja'a minal ghad, keesokan harinya Salman datang sekali lagi membawa makanan itu atau apa? Rutab ni kurma apa? Kurma basahan. Beliau meletakkan makanan di hadapan Rasulullah. Maka sekali lagi Rasulullah tanya, "Mahaza ya Salman?" Apa ini wahai Salman? Faqala hadiyatul lak. Ini hadiah. Sebab itu orang kafir kalau beri kita hadiah, boleh tak kita terima? Dia kata, "Ini bang, ini pisang, ambil lah." Boleh tak ambil? Boleh, tak ada masalah. Kalau dia bagi hizir, tak payahlah. Kau lah makan, dia tak makan. Cakap itu kan. Kalau benda-benda yang baik, kita boleh. Sunnah. Jadi Rasulullah ambil. Maka Rasulullah kata, "Mahaza ya Salman, apakah ini wahai Salman?" Faqala hadiyatul lak. Ini hadiah. Orang Melayu senang ni, hadiah. Dia ambil pada perkataan Arab, hadiah juga. Jadi ketika itu, faqala Rasulullah SAW li ashabi ubsutu, bentang. Kita makan sama-sama. Tengok Rasulullah dengan sahabat-sahabat makan. Rasulullah makan tak dulang sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka ketika itu Salman dah tengok tanda kedua. Dan beberapa hari itu Rasulullah sedang berehat dengan sahabat ni. Salman ni dia macam berlega-lega, dia cari. Dan Rasulullah tahu sebenarnya apa yang dihajati oleh Salman. Kemudian Rasulullah buka dia punya ridak ni, nampak dia punya tanda. Apa? Cap mahar tu atau khatamun nubuwah ala zahri Rasulullah. Maka ketika itu Salman terus memeluk Rasulullah menangis. Dan beriman mengucapkan 2 kalimah syahadah pada Nabi. Tak tunggu banyak. Apa contoh dia? Satu apa? Rasulullah tidak makan sedekah, Rasulullah menerima hadiah dan ada tanda. 3 cukup. Hidayah. Ada orang tu nak menyilah nak tu, tak juga beriman. Hidayah itu milik Allah. Yahdillahu man yasha wa yudhillullahu man yasha. Jadi kemudian dia menangis. Dia kata, "Apa yang sebab kau menangis ni?" Maka Salman menceritakan pengembaraan dia untuk mencari hidayah. Kita ni lahir-lahir dari Islam ya tuan-tuan. Salman ni berpuluh tahun baru dia dapat Islam. Nak cari mana kebenaran ni, datang Tok Guru ni. Sampai dia hikmat mana Tok Guru tu sampai Tok Guru dia meninggal. Lepas tu hikmat kali kedua sampai meninggal. Kemudian hikmat ketiga sampai meninggal. Dia tak terus lagi kan. Ini tak best lah kan. Cikgu lain kan. Dia sampai meninggal. Sampai Tok Guru dia cakap, "Kau carilah seorang Nabi akhir zaman. Selepas aku tak ada orang macam aku bilang." Maka ketika itu Salman akhirnya dia menerima hidayah daripada Allah berkat Rasulullah. Ketika itu Salman ni sebagai hamba. Maka nak tembus dia dengan apa? 300 pokok kurma kena tanam.
Maka sahabat-sahabat Nabi bantu Rasulullah untuk apa? Selamatkan dan menepus Salman ini supaya dia merdeka. 10, ada yang bagi 10 pokok, ada yang bagi 15 pokok, ada bagi 50 pokok. Akhir sekali semua pokok, dan Rasulullah membantu Salman untuk tanam. Tahu tak, tanam pokok tu Rasulullah tanam sebanyak 300 pokok. Dan satu pokok tu tidak ditanam oleh Nabi, tetapi ditanam oleh sahabat yang lain. Maka akhirnya selagi pokok tu ditanam itu tidak berbuah, selagi itu Salman tidak dapat dimerdekakan. 300 pokok lah kita tanam, rasa-rasanya ada keberangkalian semua berbuah. Maka dengan izin Allah 300 pokok tu semuanya berbuah kecuali satu. Maka Rasulullah kata, siapa yang tanam pokok ni? Maka ketika itu Umar cakap, saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, tak apa, Rasulullah angkat balik pokok tu, keluarkan, kemudian Rasulullah letak balik. Dengan izin Allah, pokok tu berbuah pada tahun yang sama. Subhanallah. Jadi orang kata menanam pokok ni apa? Sunnah Nabi. Kalau kita tanam pokok, tanam biji benih ke apa, melahirkan pokok, ini ialah sunnah bagi kita. Sebab itu tanam pokok ke tanam padi ke apa-apa, niat untuk dapat sunnah Rasulullah. Man tamassaka bi sunnati 'adda fasada ummati falahu ajrun mi'a syahid. Siapa yang beramal dengan sunnah Nabi di kala banyaknya kebinasaan yang dilakukan oleh manusia, Allah beri pahala dia 100 syahid. Allahu Akbar. Jadi ada yang mengatakan ditebus juga dengan emas, jarum-jarum emas dan 300 pokok. Ada dalam kitab ni. Dan juga hadis yang ke-22, Abu Nadra Al-Waqi' berkata, Sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khatamin nubuwah, faqala kana fi zahri bid'atun nashizah. Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan Rasulullah ada daging yang timbul. Jadi nama sebenarnya Abu Nadra Al-Waqi' adalah Al-Munzir bin Malik Al-Qata'ah. Beliau adalah pembesar daripada kalangan tabi'in. Daging yang timbul ada kata seperti ini telur burung merpati dan sebagainya. Dan Abdullah bin Syarjis mengatakan Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi nasin min ashabi fadurtu hakaza min khalfi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa ar-rida an sahri faraitu mawdi al-khatam ala katifayhi misla al-jum'i hawlaha khilanun ka'annaha sa'alin. Aku pergi menemui Rasulullah ketika baginda sedang duduk bersama para sahabatnya. Aku berjalan muna-mandir di belakang baginda. Baginda faham apa yang aku mahukan. Jadi Rasulullah tahu ini mesti ada sesuatu ni yang dia nakkan. Maka baginda melepaskan ridak. Ini ridak. Tahu tak ridak? Ridak ni sunnah. Setiap orang kena ada ridak. Siapa yang tak ada ridak kena miliki lah ridak. Kalau kita pakai serban tu dah bagus, kemudian tambah pakai ridak. Ni ridak. Rasulullah sentiasa pakai ridak. Kata ulama kalau tak ada ridak, gantikan dengan walaupun dengan sehelai tadi pun tak ada masalah. Jadi ikut sunnah Nabi. Ridak ni senang. Orang perempuan pun boleh pakai ridak. Orang lelaki pun boleh pakai ridak atau selendang. Orang Melayu panggil ridak ni selendang atau burdah. Nanti lepas habis hadis ni saya cerita pasal burdah Al-Busiri. Dengan itu baginda melepaskan selendang atau ridak yang menutupi belakang badan baginda. Aku dapat melihat tanda kenabian yang berada di antara kedua-dua bahu baginda sebesar genggaman tangan. Di sekelilingnya ada tanda-tanda kecil seperti jerawat. Sebelum pulang aku menghadap Rasulullah, faraja'tu hatta istaqbalathu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Wa qala wa laka. Wa qala al-qawm astaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala na'am wa lakum, summa tala hadhihi al-ayah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sebelum pulang, selepas Abdullah ni dia dah menghadap Rasulullah, dia nampak tanda tu, dia rasa sangat gembira. Kemudian dia menghadap Rasulullah, kata, wahai Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Nabi ni Allah dah ampunkan. Tengok surah Al-Fatah ayat 2.
Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Semuanya kami telah bukakan kamu kepadamu wahai Rasulullah dengan pembukaan yang sebenar. Allah dah ampunkan semua dosa kau ya Rasulullah. Dosa yang dahulu dan dosa yang kemudian. Dan Allah berikan kamu wa yutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya, wa yahdiyaka ila siratal mustaqim, dan menunjukkan kamu wahai Rasulullah ke jalan siratal mustaqim. Jadi siapa yang nak ikut jalan siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, kena ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tidak. Hatta kalau kita baca Quran ni, kita baca Al-Quran ni, iaitu Al-Quran ni ketetapannya diturunkan dalam bulan Ramadan. Syahr Ramadan allazi unzila fil Quran. Setiap huruf dalam Quran daripada bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai minal jinnati wan nas, semua keluar daripada mulut siapa? Awalnya daripada mulut Rasulullah SAW. Tak ada Rasulullah tak tahu Quran kita pun. Subhanallah. Tak tahu tajwid, tak tahu tartil, tak tahu tadabbur, tak tahu hafazan, hafiz dan sebagainya. Sebab itu kalau orang nak baca Quran nanti dalam bulan Ramadan atau mana hari pun, baca bismillah, hadiah dulu Fatihah kepada Rasulullah. Itu adab dia. Hadiah dulu Fatihah kepada sahabat Nabi yang ajar kita Quran. Tabi'in, ulama salih, guru-guru Quran kita, mak bapak kita, baru kita baca selawat kepada Nabi. Sokongnya 3 kali, 7 kali atau 10 kali baru mula baca Quran. Itu adab dia. Tak ada Rasulullah, tak ada Quran ya, tuan-tuan. Jadi Rasulullah SAW ini dia tanya, ya Rasulullah, Allah ampunkan dosa kau ya Rasulullah. Semoga Allah ampunkan. Astaghfirullah ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, apa dia? Maka Rasulullah kata, begitu juga kamu, semoga Allah ampunkan dosa kamu. Maka kaum dia kata, wahai sahabat, adakah Rasulullah memohon keampunan untukmu? Maka Abdullah menjawab, ya, juga untuk kalian semua. Maka ayat tu dibaca, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Cuba tuan-tuan perempuan buka surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Ada tak tulis itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka mintalah kepada Allah keampunan untuk sekalian kaum muslimin muslimat. Jadi saya dapat ijazah daripada Habib Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Dah dengar tak nama dia? Yang ulama Indonesia. Tapi dah dapat kerajaan Malaysia. Habib Ali Zainal Abidin. Ada orang ketika dia kata Habib ni betul ke dia Habib? Orang yang mengaku Habib dan dia mengaku dia kepada keturunan Rasulullah, mesti dia ada sanad, salah silap. Kalau dia tak ada sanad, dia tak boleh mengaku. Dan itu juga orang yang keturunan Rasulullah, dia tak boleh mengatakan dia bukan keturunan Rasulullah. Saya bukan keturunan Rasulullah, padahal dia Said. Innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum as-salat. Adakah orang yang menjadi keturunan Rasulullah tu dia nak jadi keturunan Rasulullah? Tak ada, pilihan Allah. Adakah kita ni di alam roh tu kita nak jadi orang Melayu? Tak ada, pilihan Allah. Allah ciptakan kita zahir di kalangan orang Melayu, bangsa Melayu. Ada iman, ada Islam. Siapa yang tentukan tu? Iradah Allah. Sebab itu syukur ya. Dan siapa yang Rasulullah pilih jadi, siapa yang Allah pilih jadi sahabat Nabi, Allah dah pilihlah. Siapa yang jadi ashabin Nabi, siapa yang jadi ahlul bait Nabi, siapa yang menjadi para salihin, auliya, wali Allah, mursyid, Allah dah pilih. Orang tu beriman, kafir, munafik, Allah dah pilih lah. Siap-siap dah. Jadi jangan kata, Allah, kenapa aku tak jadi sahabat Nabi? Kenapa aku tak jadi ni? Kita jadi umat Nabi pun dah untung, tahu tak? Kata Rasulullah, aku sangat rindu kepada ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku. Maka sahabat kata, siapakah saudara kau ya Rasulullah? Rasulullah ucap tu 7 kali. Beruntunglah siapa yang pernah melihat aku dan beriman kepada aku. Beruntunglah mereka yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepada aku. Rasulullah ucap 7 kali. Sahabat yang melihat Rasulullah beriman kepada Nabi. Rasulullah ucap berapa kali? Sekali.
Ikhwan Nabi ni, dia tidak pernah melihat Rasulullah, tapi cinta Rasulullah. Rasulullah ucap berapa kali? 7 times, 7 kali. Maka ketika itu beruntunglah mereka yang tidak pernah melihat Rasulullah tapi beriman dengan Nabi. Kita ni beruntung. Walaupun tak pernah lihat, Nabi sangat cinta kita. Nabi sangat rindu pada kita. Maka dengan sebab itu, kata Habib Ali Zainal Abidin kepada saya, ini tuan-tuan boleh amalkan, baca sebanyak 27 kali sahaja. Sama-sama baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Sebut sama-sama. Okey, dah hafal lah. Ini ijazah dia 27 kali. Siapa yang baca dia sebanyak 27 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat sebanyak mana bilangan orang Islam yang ada di atas muka bumi. Di bumi ni sekarang ni ada 7 bilion manusia, 2 bilion umat Islam. Jadi masuk dalam ekonomi saham kita, saham akhirat kita 2 juta rahmat dapat. Sebab itu Rasulullah SAW baca wastaghfir li zambika walil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin muslimat seluruh. Ini astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wallahu a'lam. Jadi tengok hadis ni adalah hadis sahih. Jadi sahabat beritahu ketika dia kata ya Rasulullah, semoga Allah ampunkan dosa kau. Maka Rasulullah kata, begitu juga engkau. Sahabat datang kepada Abdullah, maka dia kata, wahai Abdullah, adakah Rasulullah mendoakan kamu dengan keampunan? Dia kata, ya, begitu juga kamu. Maka dia baca ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Jadi istighfar kepada sekalian kaum muslimin muslimat ni jangan tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.